Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pengerusi jawatan kuasa Masjid Banda Enstek, para asatizah, tok-tok guru, para alim ulama, muslimin muslimat, ibu ayah yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlan wa sahlan, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, berilah kesihatan bagi yang sakit di kalangan kami ini, dan berilah keampunan, belas kasihan, rahmat-Mu ya Allah pada mereka yang dah pergi sebelum kami. Setakat bulan ni, bulan 8 ni, bila tak akhir sembahyang jenazah masjid ni? Bulan lepas. Bulan ni tak ada lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab kalau tengok statistik kematian dalam JPN lah, kena rujuk JPN. Yang paling latest diupdate pada Jun 2024, sebanyak 80,550 kematian. Maksudnya selang daripada Julai, Ogos belum lagi. Nak bagi tahunya kematian ni sangat hampir dengan kita, dan setiap hari kita menerima berita-berita kematian yang berbagai rupa. Waliyazubillah. Apa pun kita minta setiap lepas salat, Allah makhtim lana bi husnul khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita mulakan malam ni satu ayat yang sangat tak tahu menikam kalbu ke, iaitu ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. An'am 59. Apa Allah sebut? Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala ilmu ghaib yang kita tak tahu. Tiada siapa yang tahu melainkan Dia, Allah je. Malaikat tak tahu, Nabi tak tahu, jin tak tahu. Dan Ia mengetahui apa yang ada di darat dan di lautan, dan tidak gugur sehelai daun pun ke atas muka bumi ini melainkan Allah tahu. Dan tidak gugur sebutir biji dalam kegelapan bumi waktu malam ni. Kalau adalah jatuh benih, semua orang tak tahu, tuan kebun tak tahu, Allah tahu. Dan tidak gugur yang basah dan yang kering melainkan semuanya ada tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang terang nyata. Sejam sebelum kita mula ni, saya tak terfikir pun nak baca ayat ni. Tapi lepas imam bagi salam tadi, dongak-dongak ayat tu ada kat mana? Ayat tu ada kat sini. Kalaulah orang tahu apa yang tertulis di belakang saya ni, saya benda tu sangat menakutkan. Tengok khatnya tadi, subhanallah, ayat ni sangat memberi kesan, maklumat kepada kita. Maka jangan biarkan ayat-ayat yang ada kat sekeliling ni sekadar hiasan. Biarlah dia kita tengok, memaknai, dan ada guna, ada faedah untuk diri kita, sebagaimana bermanfaatnya perkataan yang warna hijau tu. Apa dia? Keluar. Manfaat tak? Manfaat. Kau tak tahulah mana orang, tapi itulah tanda nak keluar daripada masjid ni. Ada manfaat? Ada manfaat. Maka ayat-ayat yang atas tu kena baca lah. Dia bukan saja letak untuk memperhiasi ataupun nak tunjuk cantiknya masjid kita berbanding masjid lain. Itu mukadimah yang baru jumpa lepas imam bagi salam tadi. Terima kasih pada yang gantung ni. Dan seterusnya kita mulakan tajuk yang diberikan kepada siapa yang menganggil ni, pada masjid ni. Dia tanya apa tajuk malam ni.
Tajuk kita adalah kematian yang kembali menyedarkan kita. Yang saya petik daripada kitab wa abshiru. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut wa abshiru, dan sampaikanlah berita gembira. Gembira ke dengar kematian? Pastinya sedih. Tetapi di sebalik kematian tu adalah bukannya pengakhiran, tetapi permulaan dan pengubat kepada orang yang tak puas hati banyak benda atas muka bumi ini. Betul ke tak betul? Setiap Khamis malam Jumaat kita baca wala tuzlamu nafsun syai'aw wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Atas muka bumi ini agak-agak semua orang setuju ke dengan keputusan mahkamah. Yang tanya kes baru ni lah, kes baru ni. Yang kes petang tadi yang jumpa mayat tak ada kepala tu, Allah yarhamah, apa nama? Istiqamah, Puan Istiqamah kan. Agak-agak kalau jumpalah orang yang menjatuhkan hukuman tu, apa yang suami dia cakap tadi? Saya redha dengan pemergian, tetapi dia berharapkan orang yang melakukan perkara tersebut dihukum dengan sepatutnya lah. Baik. Dan demikian juga kes yang kena serika tu. Agak-agak puas hati tak? Kita pergi tengok benda yang lebih besar lagi. Kita pergi Kemboja. Pol Pot, berapa jiwa dibunuh rakyat dia. Adakah bila orang jumpa Pol Pot, dia jatuhkan hukuman tu, orang puas hati dengan hukuman tu? Sebab ramai. Orang ni nak dia macam ni, orang ni macam ni. Agak-agak terbalas tak atas dunia ni? Tak terbalas. Maka apakah balasan yang orang akan puas hati? Adalah balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mahkamah Allah. Sebab tu wal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Pada hari tersebut tak ada seorang pun rasa dizalimi. Sama ada yang mangsa ataupun pemangsa. Pemangsa tu juga akan diadili dan dia puas hati, dia redha dengan apa yang Allah telah putuskan. Sebab Allah ini sifatnya adil dan tak ada seorang pun akan rasa terzalimi. Ingat ayat tu. Kau atas dunia ni tak banyak duit untuk bayar mahkamah, bayar peguam yang hebat-hebat, maka ada lagi kehidupan yang sana yang lebih kekal abadi. Dunia ni orang boleh hidup sampai berapa tahun je? 80, 90, 92. Ambil lah yang paling tua yang kita tahu dalam rekod kita, siapa? Yang paling tua? Yang paling tua untuk tahun ni kita tahu 130 tahun. Ada? Kat mana tu kita dengar 130 tahun? Ya. Haji baru ni, kan jemaah haji yang paling tua, perempuan daripada Algeria tu. 130 tahun hajah tu, apa nenek tu, yang datang orang usung tu, pergi haji. Dan yang tua daripada orang Malaysia kita ni, Pak Haji nama siapa tu, yang umur 92 ke 93 tahun. Tu yang kita dalam tahulah. Okay. Nak bagi tahu, katakanlah umur orang ni yang buat zalim ni sampai umur makcik Algeria tu 130 tahun. Lepas tu apa? Mati. Bila mati, dia bukanlah perakhiran segala-galanya, dia adalah permulaan untuk kehidupan seterusnya. Kata Imam Syafi'i dalam satu syairnya, dia sebut apa? Tazulu 'anid dunya fa innaka la tadri idza janna 'alaikal lail hal ta'ishu ilal fajri. Dan saya kira ini bukan kali pertama orang baca syair atas meja ni. Saya beranggapan kalau Dr. Zulkifli Al-Bakri cakap pasal kematian, dia akan baca hadis ni. Dia berulang-ulang cakap. Apa maksud dia? Kamu pasti akan meninggalkan dunia ini meskipun kamu tak tahu bila. Seorang pun tak tahu bila. Tanyalah doktor yang kata, Tuan ada lagi 3 bulan. Doktor tu pun confirm ke 3 bulan? Cuba tanya pelan-pelan. Wallahu'alam. Sudahnya wallahu'alam. Nampak? Idza janna 'alaikal lail hal ta'ishu ilal fajri. Ketika mana apabila malam melabuhkan tirainya, apabila malam tiba, adakah kamu tetap akan confirm hidup boleh bangun esok pagi? Berapa banyak orang yang tidur, dia baca bismikallahumma ahya wa amut terus. Tak bangun dah. Betul? Ada orang mati di tikar sejadah, ada orang mati dalam perjalanan ke surau, ada orang mati atas meja kuliah, tengah bagi kuliah. Kematian-kematian yang mencemburui. Sangat-sangat kita cemburu. Zahirnya husnul khatimah. Kemudian Imam Syafi'i sambung, fakam min sahihin mata min ghairi illatin.
Berapa ramai orang sakit, berapa ramai orang yang sihat, mati tak ada sakit. Punyalah jaga, setiap hari dia update dia punya, pergi berlari, pergi naik basikal, update dia punya apa, Strava. Kita pun tak tahulah, Garmin ke apa tak, yang boleh ukur dia punya kesihatan, nadi dia kan. Mati dia. Tengah-tengah bersukan, apa yang rutin dia buat. Ini semua benda-benda yang orang tak pergi senaman. Kalau pergi senaman pun mati. Kira pergi kedai mamak pun mati. Itu tak boleh nak ubat lah tu kalau dia punya motivasi macam tu. Orang kata makan sakit, tak makan pun sakit. Baik makan. Dia sampai satu tahap level, itu tak boleh bagi nasihat lah tu. Kan? Wa kam min saqibin 'asha hinan min ad-dahri. Berapa ramai orang yang sakit tak hidup bertahun-tahun. Waktu bapa dia nak discharge daripada hospital tu, anak ni kata, tak apalah, Angah berhenti kerja, jaga ayah. Dia berkira-kira ayah tu akan sakit kurang lebih dalam sebulan 2 bulan. Sampailah duit simpanan dia pun habis, ayah dia tak mati, dia yang mati. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Yang ni kita takut ni, selaku orang muda, kita semua muda lagi. Tu kata pengarang buku ni, Dr. Wasi Abdul Rahman, tak ada orang tua, cuma dilahirkan lebih awal. Kan? Tu kata-kata arwah Tun Ghaffar Baba. Ghaffar Baba dia selalu cakap, saya bukan orang tua, saya orang yang dilahirkan lebih awal. Kita nak sebut tua tu, kita muda belaka lah. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Berapa ramai anak muda petang paginya tertawa terbahak-bahak, berlumba sana kemari, kan? Wa akfanu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Sedangkan kain kafannya sedang dijahit sementara dia tak sedar pun. Dan penutup pada syair Imam Syafi'i ini, faman 'asha alfan wa alfain. Siapa yang boleh hidup 1000, 2000 tahun? Tak adalah. Tapi kalaulah ada 1000, 2000 tahun lah umur dia, wala budda min yaumin yasirin ilal qabri. Confirm pasti satu hari nanti dia akan mendatangi kubur sebagai bukan penziarah tetapi pengisi liang tersebut. Waliyahzubillah. Maka tajuk malam ni, kematian yang kembali menyedarkan kita. 25 minit yang terakhir ni, 20 minit terakhir, kita azan, kita berhenti, kita habis lah. Ini baru hari pertama, salam perkenalan. Selepas saya datang kali pertama kat masjid ni, saya duduk kat tiang haji duduk tu. Waktu tu perasmian lah, perasmian masjid Bandar Instead. Bila 2018 ke silap, 2019, dekat tempat haji duduk tu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah, kalaulah imam mengamalkan kempen Nabi SAW, bila dia semayang Jumaat, dia baca 2 surah ni, iaitu rakaat pertama selepas Fatihah baca surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Pasti dia akan jumpa ayat yang ke-8 ataupun ayat ke-7 dan ke-8. Allah Ta'ala sebut, Allah bagi ancaman kepada orang Yahudi yang konon-konon dia kata Allah sayang kat dia orang ni. Kan dia orang kata dia orang ni anak Tuhan, sampai ngaku anak Tuhan pun ada perasaan. Kemudian Allah kata, kalaulah betul lah dicintakan Allah, dia adalah orang kesayangan Allah, Allah guna satu perkataan yang biasa kita guna sekarang, #sila meninggal. #sila meninggal. Sebab apa? Sebab kalau betul cintakan Allah, dia minta mati. Sebab bila mati, itulah syarat untuk ke syurga dan bertemu Allah SWT. Agak-agak orang Yahudi ni nak tak mati. Allah kata mereka takut mati. Berbeza dengan orang Islam, bila mana melibatkan kematian yang betul-betul ikhlas pada Allah Ta'ala, mereka berperang, kami cintakan kematian sebagaimana musuh cintakan kehidupan. Pergi jumpa orang memang nak mati. Awak pula datang memang nak hidup. Maka orang nak hidup ni adalah perangai orang Yahudi. Allah Ta'ala sebut, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Kalaulah kamu rasa orang Yahudi kamu ni mulia, lebih baik pada manusia lain, Allah kata,
Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau kau benar, kau meninggal. Minta mati. Aku matikan kamu. Tetapi mereka Allah gezet, Allah bagi tahu wala yatamannawnahu abada. Mereka takkan sesekali nakkan mati itu. Kan bima qaddamat aydihim. Dan ayat 8 Allah Taala sebut, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya maut yang kamu lari itu daripadanya tetaplah dia akan menemui kamu. Iqa mulaqikum maksud dia kamu menyuruh dalam ada tempat pun, sama ada kamu cari dia atau kamu lari daripada dia, dia tetap akan berjumpa dengan kamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian lepas kamu mati, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha tahu segala perkara ghaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan dulu dan dia membalasnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Khatib, pesanan untuk imam. Mungkin pesanan ni tak layak untuk saya bercakap. Tapi kalau kita tanya pada jemaah ni, apa makna dua rangkap terakhir bacaan dalam khutbah kedua? Agak-agak boleh repeat tak? Apa dia imam sebut? Sebelum dia sebut Aqimus Salah tu. Hujung tu. Ada 4 benda peringatan. Setiap minggu imam sebut. Tak tahu kalau minggu ni dia dah ubah. Untuk tahun 2024 ni, berapa kali kita akan dengar khutbah? Nak kira tak? Punyalah tak ada kojo nak kira. Tak apa saya tolong kira kan. 52 atau 54 kali. 52 kali Jumaat kita akan jumpa dan kita dah tambah raya puasa dengan raya haji. Pesan takwa dan juga pesan hujung khutbah kedua. Apa ayat dia? Fazkurullahal azim. Sambung. Yazkurkum. Kemudian washkuru ala ni'amihi yazidkum. Was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wah, ini memang tak tidur ni. Dan last kali, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Apa makna? Apa makna yang selama ni kita dengar daripada silap. Ni Negeri Sembilan ke Selangor? Negeri Sembilan. Saya orang Selangor. Nama pun Ehsan. Selangor Darul saya. Kan? Selangor Darul Ehsan. Aku kena cakap bahasa kita lah. Daripada kecil mula-mula kita semayang Jumaat, berpuluh tahun dah kita dengar pesan tu. Cuma minta jasa baik khatib bagi makna bukan bagi makna empat tuntutan tu. Jangan dia berlalu gitu je. Tolong buat subtitle. Maksudnya kalau buat subtitle tu, tak tahulah di masjid ni kan ada TV banyak sana sini kan. Kalau khatib baca hujung tu, naikkan subtitle dia. Kalau saya sendiri khutbah, saya akan baca bagi meaning setiap satu ayat. Fazkurullahal azim yazkurkum. Ingat Allah, Allah ingat kamu. Ingat Allah, Allah ingat kamu. Sebab Allah kata, kamu lupa Allah, aku lupa kamu. Nasullah fanasiyahum. Engkau lupa aku lupakan kau. Maka kita dengan taufiknya, kita berusaha untuk ingat Allah dan nanti Allah ingat kita. Fazkurullahal azim yazkurkum. Kemudian, washkuru ala ni'amihi yazidkum. Bersyukur dengan apa benda yang Allah dah bagi sebelum ni. Daripada hari pertama kita lahir, kita lahir ke atas muka bumi ni, berapa banyak peluang kedua, ketiga yang kita rasa kita dah nak mati dah waktu COVID tadi. Ada orang ditidurkan, bangun balik sampai hari ni. Ada yang pernah aksiden patah tangan, elok dah balik, datang masjid. Banyak benda yang patut kita syukur. Maka apa yang Allah bagi ni, syukur dulu. Washkuru ala ni'amihi yazidkum. Allah pasti akan tambah disebabkan kamu syukur. Kemudian, was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Mintalah apa pun, Allah akan bagi, insya-Allah. Kalau tak dapat, dan barang kita harus ingat, minta pada Allah ni bukan ikut spek kita. Allah akan bagi ikut keperluan kita. Kalau tak dapat atas dunia ni, dapat kat sana. Beriman dengan takdir Allah macam tu. Dan hujung tu,
Wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah banyak-banyak dan benda itu satu perkara yang besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ni yang mahal ni. Allahu ya'lamu ma tasna'un, pesan pada diri kita. Allah tahu apa yang saya buat, apa yang jemaah buat, dan apa yang kita semua buat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tutup, aqimus salah. Pergilah sembahyang. Dan itulah pesan sepatutnya kita tahu setiap minggu supaya elok perangai kita ni. Nak buat apa-apa, ingat kita ni bukan sentiasa bersendirian, tetapi sentiasa dengan CCTV Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sifat Ar-Raqib, Muraqabah. Masjid ni ada CCTV tak? Ada? Mana? Okay. CCTV ni orang Arab sebut alatu muraqabah, kamera CCTV. Berhati siapa masuk, siapa tidur, tidur tak ada masalah. Duduk dalam majlis ilmu ni memang sakinah. Sebab tu sampai terlolak-lolak pesan pada yang panggil tu, saya kata, oh ni masjid yang sejuk tu ke? Saya ingat pernah sembahyang, sejuk betul. Betul sejuk, Alhamdulillah. Cemerlang. Baik, sambung balik daripada ayat surah Al-Jum'ah tadi. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Baik. Allah kata semua yang kita buat akan dipersaksikan, dibentangkan dan dibacakan. Siapa yang baca surat amalan tu? Siapa? Kita. Kata Dr. Basit Abdul Rahman, dia kata suratan amalan kita ni, siapa pengarang dia? Italah pengarang dia. Itulah pengarang tu. Apa yang kita buat, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita tulis, semua tu itulah pengarang dia. Kalau siaplah buku tu, siaplah tesis tu, penama dia. Ini Muhammad Ihsan. Ini Haji Ismail. Masalahnya bukan sekadar tulis. Dalam surah Isra Allah kata dikalungkan suratan amalan di leher dia. Iqra' kitabak. Sekarang kau baca apa benda yang kau dah buat. Oi. Baca depan orang ramai. Agak-agak kita nak baca tak? Nak baca tak nak baca kena baca. Waktu tu tahulah. Allah lebih tahulah apa yang berlaku waktu tu. Allah alam. Nauzubillah. Dengan janji-janji Allah Ta'ala dan janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap Allah ampunkan dosa kita dan padam benda-benda yang tak betul kita buat selama ini. Bila mana Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, puasa hari Arafah menghapuskan 2 tahun, setahun sebelum dan setahun lepas. Kita ambil peluang tu. Puasa hari Ashura, Allah bagi keampunan setahun sebelum tu. Kita ambil peluang tu. 10 akhir Ramadan, Nabi kempen untuk menghidupkan, dapat pengampunan. Kita ambil peluang tu. Dengan harapan sangka baik kita, Allah bila kita nak buka suratan amalan tu, kita tergolong dalam golongan yang Nabi sebut, orang ni dia nak baca muka surat tu, tapi muka surat tu balik. Nak baca tu muka surat tu balik. Dan waktu tu hamba ni cakap, ya Allah dekat sini aku ada buat benda ni. Allah biarkan. Dan dia nak baca muka surat tu balik. Ya Allah dekat sini sekian-sekian aku ada buat benda tak baik ni ya Allah. Dan sampai Allah cakap apa dia? Telah aku ampunkan kamu dunia dulu lagi. Ni kita nak. Kita minta hisaban yasira. Kita minta Allah mudahkan kita punya hisab. Baik, pengajaran umum. Kematian adalah satu perkara yang pasti confirm akan berlaku. Confirm. Kan? Kadang-kadang timbul anggapan masyarakat ni menganggap orang cakap benda mati ni kolot. Sedangkan mengingatkan mati itulah motivasi untuk dia jadi orang lebih baik. Tak kisahlah dalam parlimen ke, luar parlimen ke. Apa berlaku? Bila institusi yang tak boleh orang sentuh, dia nak cakap apa dia cakap. Habis-habis tu dia dalam handset dia. Handset kan? Kalaulah detail handset tu, Allah Subhanahu Taala lebih detail. Apa yang telah ditulis di handset tu, Allah Ta'ala tulis, malaikat tulis,
Dan apa dalam hati sewaktu kamu cakap yang handset tak boleh tulis, malaikat tulis. Apa niat kamu cakap macam ni? Sebab tu bila dalam institusi tu, dia cabar. Saya cabar bercakap kat luar. Ulang balik. Sebab dekat dalam tu tak ada boleh ambil tindakan. Tapi kalaulah dia tahu apa yang dia cakap ni, dia kena bertanggungjawab pada dia cakap. Sebab ada malaikat kiri kanan, sebab ada kematian, dia tak akan cakap benda merepek macam tu. Dia tak akan tuduh orang bukan-bukan. Tak kisah di luar bangunan tersebut atau di dalam bangunan tersebut. Kan besar tak makna takwa dan juga makna kematian ni. Sebab dia sedar dia akan mati dan dia akan disoal sebab apa yang tak tertulis di handset telah ditulis oleh malaikat. Kan? Kolot ke? Tak kolot. Bila mana benda tu datang daripada sabda Nabi, betullah Nabi sebut, betullah Allah Ta'ala sebut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni bila dia cakap, dia bukan ikut hawa nafsu dia, melainkan dia dipandu oleh wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tanamkan rasa keberadaan Allah Ta'ala dekat dengan kita, kan? Daripada kecil sampailah ketua ni. Baik. Kemudian ketahuilah bahawa Islam tidak memandang kematian itu sebagai titik akhir kehidupan. Tak. Tetapi Islam mengajar ia merupakan satu stesen daripada stesen kehidupan. Atau boleh tak? Nak nyanyi takut tak sedap. Nak sebut kasidah ke ikutlah. Tapi ada satu lirik lagu ni baguslah. Waktu muda-muda dulu lah kita dengar. Dia kata apa? Perjalanan rohku melengkapi sebuah kembara, singgah di rahim bunda sebelum menjejak ke dunia. Kemudian menanti di barzah sebelum berangkat ke mahsyar, diperhitung amalan. Itulah teringat dah. Tapi ingat bila dengar lirik-lirik tu sangat-sangat menginsafkan. Dunia ni kita baru episod yang keberapa daripada fasa kehidupan lepas ni. Barzah makin hampir. Kita ni countdown je. Cuma itulah. Kita lebih tahulah kehidupan kita ni macam mana. Baik. Bila sahabat-sahabat dengar kematian, dia adalah booster dan drive dia untuk jadi lebih baik. Contoh ada satu watak dalam sahabat Nabi ni, nama dia Anas bin Nadar. Biasa kita dengar Anas bin Malik kan. Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni dia pak saudara kepada Anas bin Malik, khadam Nabi tu. Sebab adik-beradik dia nama dia Malik bin Nadar. Maksudnya bapa Anas bin ayah pada Anas ni adalah adik-beradik kepada Anas bin Nadar. Dia ni syahid waktu peperangan Uhud tahun ke-3 Hijrah. Bila viral zaman tu viral lah. Bila viral bahawa Nabi SAW telah dibunuh. Di Uhud kan ada viral kisah Nabi dibunuh. Sebab Nabi dibaling batu dan Nabi terperosok di dalam lubang yang digali beberapa hari sebelum tu oleh Amir Al-Fasiq. Amir Al-Fasiq ni dia orang Yahudi Madinah dan sepatutnya dia winnable candidate untuk jadi presiden kat Madinah. Kat Yasrib waktu tu. Tiba-tiba Nabi SAW datang, maka tenggelamlah dia. Biasa kita dengar orang berebut nak jadi ketua ni, sama ada Allah bin Ubay bin Salul dan juga Huyai bin Akhtar. Tapi sebenarnya ada satu watak lagi yang orang jarang sebut, iaitu Amir Al-Fasiq. Bila dia tahu akan berlaku peperangan di Uhud, waktu tu dia dah lari di Khaybar dah. Dia datang untuk gali tanah lubang-lubang dekat tu. Dan Nabi terperosok masuk untuk. Dan Nabi dibaling batu sampai pecah, tertusuk Nabi punya pipi ni sampai ke geraham besi-besi yang Nabi pakai sebagai pelindung tu, perisai tu. Bila viral tu, Sayyidina Umar Al-Khattab dia terduduk. Dia rasa dah tak ada apa dah. Tiba-tiba Anas bin Nadar kata, Umar kena duduk, kenapa duduk lagi ni? Dia kata Nabi dah wafat. Umar 2 kali dia terduduk dengan Nabi wafat ni. Satu waktu di Uhud dan satu nanti waktu di Nabi yang betul-betul wafat tu. Kan Umar lemah lutut,
Tak boleh bangun. Dia kata kalau Nabi mati, kita lebih layak mati. Kenapa biarkan Nabi mati seorang-seorang? Kita kena mati sekali. Dan Anas bin Nadar waktu tu dia pergi serang masuk ke tempat musuh dengan seorang-seorang dia. Dia kata waktu dia lari tu Umar kata, aku dengar Anas bin Nadar menjerit, aku dah bau syurga Umar, aku dah bau syurga. Dan dia dilembing, dipanah, dicincang sehinggalah dia mati syahid. Jenazahnya tak dikenali sehingga terpaksa bawa adik perempuan dia untuk buat pengecaman. Bagaimana nak cam dia? Padan dengan ibu jari kaki dia. Ni jenazah abang saya, Anas bin Nadar. Nampak? Dengan dia dengar kematian ni, semakin menubuatkan dia bercita-cita untuk mendapatkan syahid di medan Uhud tersebut. Kan? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana kamu tergamak kufur engkar pada Allah padahal kamu dahulunya mati? Macam mana pula kamu ni boleh engkar Allah? Asal-asal kamu tak ada, kemudian Allah lah menghidupkan kamu, kemudian dialah Allah yang mematikan kamu, kemudian dialah Allah yang menghidupkan kamu semula pada hari akhirat. Akhirnya kamu kembali kepadanya untuk diberi balasan atas apa yang kamu kerjakan. Kita berdepan dengan berbagai peristiwa kematian. Ada kalangan ustaz yang kita sayang, pasangan kita, mak abah kita ingat. Waktu tu kita ingat tak boleh nak move on dah. Tapi bila kita kenal balik, abah saya dah meninggal 4 tahun dah. Abah saya meninggal waktu Covid tu. Kan? Haji Fajarudin yang pakai nama, saya pakai nama dia hari ni tu, dia meninggal tahun 2020. Tahun 1995 waktu Darjah 4 tu, mak saya meninggal. Kan? Setiap kita ni akan berdepan dengan siri-siri kematian. Kemudian yang baru ni, dunia menangisi pemergian siapa? Ismail Haniyah. Jauh sebelum tu, Abdul Aziz Rantisi, yang Allah kabulkan permintaan dia. Dia kata apa dalam ucapan dia? Setiap kita akan mati sama ada sakit jantung ataupun diserang oleh Apache. Apache apa? Helikopter Apache tu. Datang budak-budak main motor, buat stiker, Red Indian Apache. Yamaha, RZ Apache. Kita pernah lalu lah zaman tu. Kan? Bila Rantisi kata, kalau antara sakit jantung dengan diserang Apache, aku memilih Apache. Dan tak lama tu dia dibom oleh helikopter Apache. Dan sebelum Rantisi telah berlakunya kematian, Ahmad Yasin pergi besar tinggi lagi. Setiap kita ni ada siri sakarat yang kita berdepan dengan dia, bukan orang jauh pun. Dan pastinya kematian yang paling besar, hilang gelap dunia ni bila mana mangkatnya, wafatnya Nabi SAW atas muka bumi. Bila Nabi wafat? Pada hari sama Nabi dilahirkan. Tarikh 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal juga adalah hari Nabi masuk ke Madinah. Dan 12 Rabiul Awal juga Nabi keluar daripada muka bumi Madinah. Kata orang-orang Madinah, Yasrib ni dulu tak pernahlah segembira sebagaimana Nabi SAW sampai di Madinah. Sangat-sangat gembira. Orang semua keluar di jalanan menyambut Nabi SAW. Ada yang tunggu atas pokok berhari-hari yang menanti. Contohnya Salman Al-Farisi. Kemudian siapa lagi yang menyambut Nabi? Abdullah bin Salam. Waktu dia tak masuk Islam lagi. Pendeta Yahudi yang tak masuk Islam. Bila orang kata Nabi, dia kata, Abdullah bin Salam kata apa? Aku ambil serban aku dan aku tutup macam haji. Haji pakai tutup kepala ni kan. Tapi dia kelubung. Sehinggalah Allah mentakdirkan aku berada betul-betul di hadapan Nabi tanpa ada hijab orang pun. Allah takdirkan dia jumpa betul-betul face to face. Dan aku menenung wajah Nabi SAW. Dan aku berkata pada diri aku, pada wajah ini tak ada sekelumit pun muka orang pembongak. Rasa gitulah. Pada wajah ini tak ada muka kadzab dan kadzib. Tidak ada penipuan. Kan? Maka dia pun beransur ke belakang dan akhirnya dia beriman kepada Nabi SAW dan dia mendapat gelaran radhiyallahu an. Kan? Allahu Akbar.
Abdullah bin Salam. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, kalau kita menghadiri majlis talqin, yang majlis talqin lah, siapa yang solat 4 takbir, tak ada rukuk, tak ada i'tidal, tak ada tahiyat, hanya takbir 4 dan doa serta bagi salam. Apa Nabi janji? Nabi janji pada ni satu qiraat. Satu qiraat ni besar mana pahalanya? Satu bukit Uhud. Dan siapa yang pergi ngantar saudara Islam dia pergi ke kubur, kemudian dia kebumikan, padanya satu qiraat lagi, dapat 2 qiraat. Baik. Biasanya orang yang bagi pesan tu untuk siapa sebenarnya? Untuk yang hidup ke? Atau untuk dalam tu? Sebenarnya untuk yang hidup. Sebenarnya untuk yang hidup. Bila mana untuk yang hidup, pesan pada tukang bawa van, matikanlah enjin tu. Orang nak dengar talqin ni. Orang nak dengar tazkirah ni. Dah lah bunyi enjin van tu bising. Bau asap tu naik pula. Yang isap okok. Yang burak-burak. So tak ada kesan. Sekadar ke bumi, buat apa, macam biasa baca talqin, tahlil balik. Apa makna? Tak ada makna. Sedangkan ayat yang dibaca tu sangat-sangat luar biasa. Bila mana pentazkirah sebut, imam sebut, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa, every single person akan mendapat za'iqah. Za'iqah ni apa? Merasai kematian. Berbeza-beza. Haji duduk sebelah-sebelah, yang ni rasa lain, ni rasa lain. Berbeza-beza. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan amalan kamu, yang kamu sedar ataupun tak sedar. Faman zuhziha. Perkataan zuhziha ni sangat-sangat mahal. Barang siapa yang dijauhkan anin nar, selamat dia. Allah jarakkan dia daripada api neraka. Pastinya bila jauh daripada neraka, wa udkhilal jannah, maka dia akan masuk ke syurga. Orang itu faqad faz, orang itu telah beruntung berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia ni hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dan Allah kata, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya pada sisi Allah saja yang tahu tentang hari kiamat. Nabi tak tahu. Yang Nabi boleh sebut mata sa'ah, Nabi boleh sebut dia punya tanda-tanda. Dan apa lagi yang Allah tahu, manusia tak tahu? Titik pertama hujan turun, dan Allah tahu apa yang ada dalam kandungan rahim mak kita, isteri kita, anak kita yang perempuan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa besok nak buat. Besok nak buat apa tak tahu. Walaupun ada jadual, kita tak tahu besok tantah nak pergi workshop, tak payah bancit. Tak tahu. Dan juga yang terakhirnya, dan tak ada seorang pun dapat tahu dekat bumi mana dia akan mati. Dan sungguhnya Allah tahu. Allah ni maha mengetahui, lagi maha mengenali, alimun khabir. Di mana pun kita mati, harap-harap kita tergolong dalam golongan Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Matilah husnul khatimah dalam keadaan apa yang biasa kita buat dengan kebaikan demi kebaikan. Cukuplah sekadanya untuk salam perkenalan malam ni. Jumpa lagi pada siri akan datang. Kalau tak jumpa, jumpa kat luar, Tintin lah insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.